terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumin ta'ala. Sambungan kita kalau ikut ila au yakuna fi jihatin lil jirmi. Kita baca balik wa mimma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. 20 sifatan. Wa hiya أضداد العشرين الأولى وهي العدم والحدوث وطروء العدم والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, pemberian daripada dia semata-mata, ihsan dia semata-mata masih mengekalkan kita dan memberikan kita nikmat ada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dijadikan kita pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang jadi umat Nabi Muhammad ni maksudnya kita dapat Islam. Syukur dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan sebab Islam yang kita dapat tu, Allah Ta'ala mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita maksiat. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnia dia dan ihsan dia juga, dijadikan kita ada keinginan, kehendak untuk terus nak belajar, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dijadikan kita pula makin nak usaha, nak mempertingkatkan kefahaman diri kita dengan Allah Ta'ala, untuk betul-betul arif dengan Allah Ta'ala, mentauhid dengan Allah Ta'ala, zikir dengan Allah Ta'ala. Masa yang sama kasih dan bercontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Bicara kita masih mengenai mustahilnya lawan bagi mukhalafah, iaitulah mumasalatuhu lil hawadis, menyerupainya Allah Ta'ala dengan apa-apa ciri-ciri sifat zat perbuatan makhluk. Mustahil macam tu. Allah Ta'ala dia ilah, tentu dia tak hajat pada sesuatu, bahkan semua makhluk lah yang pasti akan berhajat pada dia. Pasti takkan samanya Allah yang dia tak hajat pada sesuatu, yang makhluk yang sentiasa berhajat pada dia. Pasti takkan ada ciri persamaan langsung. Apatah lagi atas kita bicara ketuhanan, Tuhan dengan bahasanya Khalik dengan makhluk, jauh beza, jauh beza. Tu jauh beza tu isyarat-isyarat Quran saya dah sebut ada beberapa kali. Isyarat Quran berbanyak tempat, ada beberapa tempat mention macam tu. Mention macam mana perbezaan Allah Ta'ala dengan makhluk ni, nisbah nak mudah faham kat kita. Allah Ta'ala umpamakan macam mana ahya wal amwat, macam mana orang hidup dengan orang mati. Macam itulah perbezaan, nak tunjuk kata untuk mudah faham. Jauh sangat perbezaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Macam mana hidup dengan mati, macam mana zulumat wan nur, macam mana gelap dan terang, macam mana a'ma wal basir, macam mana orang buta dengan orang melihat, macam mana panas tengah hari terik, macam mana duduk di bawah naungan bayangan teduhan, apatah lagi duduk bawah aircon, bopi bahasa itu, dengan duduk bawah panahan matahari terik, panas lik-lik, dengan duduk bawah teduhan. Jauh beza bumi langit. Yang tu pun kalau ikut tak jauh beza mana, pasal ada lagi percubaan. Cuma sebut tu untuk memudahkan faham sangat berbezanya Allah Ta'ala dengan kita. Yang itulah isyarat masuk laisa kamitslihi syai'. Tidak adalah seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Allah Ta'ala ni jangan kata seumpama dia tu ada sesuatu. Seumpama Allah Ta'ala pun tak ada. Itulah antara rahsia didatangkan laisa kamitslihi syai'. Kaf dan misli tu. Misli. Ayat Quran itu bukan nak menafikan misil pada Allah Ta'ala, tapi menafikan misli pada Allah Ta'ala. Itu cuba pergi berakal, cuba faham sikit dalam tu bahasa Quran tu. Tak mana saya kata dalam tu, pasal ayat Quran tu kita faham, selalu kita biasa dengar mukhalafah pun Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Okey, satu sudut macam tu dah bagus dah, tapi belum cukup bagus lagi, pasal isyarat dalam Quran rahsia didatangkan dengan kamislihi, seumpamanya. Sekaf dalam kaedah bahasa Arab dengan makna seumpama, misli pun makna seumpama juga. Jadi laisa ka mislihi syai', tidaklah seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Maksudnya tak ada sesuatu pun yang, jangan kata nak seumpama Allah, nak seumpama macam seumpama Allah pun tak ada. Satu mesti faham prinsip tu, yang kata faham prinsip kita bab tauhid ni, tang mana prinsip mukhalafah, faham betul-betul laisa kamitsli syai', faham betul-betul lam yakun lahu kufuwan ahad, faham betul-betul yang makhluk ialah makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Allah dia ilah, tentulah dia saja bersifat uluhiyah, wahdahu la syarikalah. InsyaAllah memang faham sungguh. Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk faham tauhid, bahkan arif dengan Allah Ta'ala, bahkan sentiasa rasa muhtaj, rasa berhajat hanya kepada Allah Ta'ala. Cuma kita ni kalau baru-baru belajar, kena dengar boleh faham, tapi perasaan belum ada lagi. Perasaan belum ada. Bahkan kadang kita dah lama pun, untuk betul-betul ada perasaan sentiasa berharap
pada Allah Ta'ala ni kadang-kadang mungkin ada pada tulisan, mungkin ada pada sebutan, tapi belum dengan hati dan perasaan. Yang itulah kita kena banyak muhasabah diri. Yang tu yang perlu ilmu tauhid ni sentiasa dipelajari, dan kalam-kalam dan penjelasan daripada tutup guru dan para ulama ni perlu didengari, dan ada tanggungjawab praktikal harian yang kita perlu buat setiap hari ya. Bila tak ada tu lah, yang tu yang antara sebab-sebab menggagalkan kita ada perasaan ketuhanan itu, pasal tak istiqamahnya kita dengan apa latihan, apa sepatutnya yang kita kena amal, atau nama amal tauhid, amal iman, amal untuk macam mana nak boleh rasa fakir dan berhajat pada Allah Ta'ala tu. Umum bahasanya zikir kan. Nak zikir apa, banyak macam zikir. Saya pun tak pernah ajar tuan-tuan khas ijazah zikir ke apa. Yang tu kalau dah biasa dengar, dah ramai tutup guru duk baca, duk ajar, saya tak ajar dah pun tak apa. Pasal ada orang duk minta, lagi saya bagi tak larat nak beramal pula. Bubuh itu kan. Bukan kedekut mana. Bagi amalan pun sebenarnya bukan ada beza-beza pun. Kadang la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah. Ada amalan serupa ya, cuma buat tak buat aja lah kan. Sikitlah ke sana. Jadi yang tu yang menyebabkan kita tidak boleh meneruskan perjalanan akidah kita dengan Allah Ta'ala ni, yang masih kelabu asap lagi kita hubungan dengan Tuhan. Sedangkan sepatutnya sentiasa zikir ke dia, ingat ke dia. Tambah pula kita dalam keadaan lesu, letih, penat, buat pula ada benda yang tak selesai, rasa boleh selesai, tak selesai. Rasa buat sehari, 2 hari, 3 hari selesai, tengok-tengok sehari pun macam tak ada apa-apa je lagi. Contohlah kan, ada orang tak faham tu tanya lain kan. Ada benda yang kita macam ni pula, sangka tak boleh buat dah, tengok sehari je siap. Ada juga macam tu. Ni yang kata banyak ada benda yang tak diduga, tapi mestilah pada Allah Ta'ala jua yang pasti kita kena rojok ke dia. Berjaya tak berjaya itu bukan persoalan, tapi besarnya, pokoknya teras dia adalah rojok kepada Tuhan. Yang tu lah kita punya perjalanan tauhid tu lah. Dengar saya sebut, misal mengaji, kita kadang mengaji nak pergi faham, kadang tak faham. Kadang mengaji boleh faham, kadang tak boleh amal pun walaupun faham. Jadi sebenarnya yang penting tu apa? Yang penting tu ada perasaan bertuhan tu. Bukanlah pula ayat itu maksudnya nak mengabaikan keperluan dan kewajipan belajar, kemestian menuntut ilmu, kemestian bersungguh, cari sabab. Bukan maksud dia macam tu. Tapi nak kata matlamat besar, objektif dia kena tahu apa maksud sebenarnya. Pasal ada orang mengaji, walaupun mengaji tapi tak sampai matlamat. Macam tu kan. Antara mengaji tak sampai matlamat, tak dapat ilmu. Antara mengaji tak sampai matlamat, tak boleh amal ilmu. Antara mengaji tak sampai matlamat, menunjuk-nunjuk dengan ilmu. Itu masalah dia. Antara mengaji tak sampai matlamat, hanya kumpul-kumpul ilmu tapi tak boleh nak beramal dengan ilmu. Jadi matlamat ilmu ni tak apa. Ilmu untuk amal, dan amal paling besar amal akidah. Macam mana amal akidah? Amal akidah amal hati, amal i'tiqad. Amal i'tiqad ni dia lagilah, dia amal yang daimi. Apa daimi ni? Amal yang berterusan, continuously. Dia bukan sometimes, hanya waktu tertentu ataupun several times, bahkan full time, bahkan all the time dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Ni disiplin kita nak belajar supaya jangan ada silap ke Allah Ta'ala. Baik. Jadi asal nak bicara ni, Allah Ta'ala dia memang jauh sangat berbeza antara kita dengan dia. Pasal kita makhluk. Cabaran kita sebagai makhluk ni adalah kita duk rasa berhajat kepada makhluk. Itu masalah dia. Untuk kita tenggelam dengan rasa berhajat tu bukan ke makhluk, tapi rasa pada Allah, itulah khalik makhluk. Proses tu yang
Yang nak sebut macam mana, dia pada tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya punya pengalaman mengaji, terima ilmu, kefahaman, latihan yang diberi, nak melepasi sempadan tu, ya Allah. Nak kata tak tahu langsung, bukan tak tahu, tahu. Tapi banyak lupa, banyak lalai. Jadi kita masih belum keluar lagi daripada belenggu itu. Boleh belenggu lagi. Belum keluar lagi. Macam mana nak boleh sentiasa hati tu, walaupun kita pegang, dah buat sabab, tak berpegang hati kepada sabab sikit pun. Bahkan hanya berpegang kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Macam mana pun makhluk, bagilah apa ucapan sepatutnya ke makhluk. Terima kasih daun keladi, apa seumpamanya. Yang besar tu, walaupun kita terima apa seumpama daripada makhluk, apa sedar kita, alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang dia pemberi nikmat, laluan nikmat makhluk. Okay. Sikitlah ke sana. Jadi kita belajar tauhid untuk capai itu, untuk kita faham bahawasanya makhluk berhajat. Jadi bila makhluk berhajat ke Allah ni, mesti kita kena faham so perfect, yang tak akan ada apa-apa gangguan yang akan mengganggu pahaman kita rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Pahaman-pahaman yang tak betul dengan Allah Ta'ala ni lah antara yang mengganggu kita ada pergantungan dengan Allah Ta'ala. Bayang tengok kalau duk faham Allah turun naik, Allah Ta'ala ada mata ada muka, gagal kan? Penat aja, bahkan istilahnya penat aja. Baik. Jadi sambungan kita, jadi asal nak sebut tadi, saya dah sebut ayat Quran tu, laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Maksudnya ayat tu bukan nak menafikan misli pada Allah Ta'ala, bukan menafikan mumasalah, tapi menafikan yang mumasalah yang tu yang bahasa punya tu susah kan ayat. Kalau bahasa Melayu saya duk ngaji tu guru duk pakai tu, Allah Ta'ala dalam ayat Quran laisa kamitslihi syai', itu bukan nak menafikan seumpama Allah Ta'ala, tapi nak menafikan misli pada Allah Ta'ala, menafikan yang seumpama Allah Ta'ala. Dengar elok ayat tu, pasal besar tu bahasa tu. Kalau kita faham bahasa tu, kita dengar syarahan Wahabi memang kembang tengkok lah, geli tengkok dengar. Pasal apa? Jijik dengar dengar. Pasal kalau kata kita Allah kuasa kita lemah, okey, satu sudut bagus lah. Bahkan kita lemah tu pun sebenarnya tak perfect lagi. Allah kuasa kita lemah, tak perfect lagi. Perfect ni macam mana? Aku rasa tak ada, Allah bagi ada. Lemah tu berasa juga tak? Aku ada, aku lemah betul tak? Rasa juga ada tak? Ada pun Allah bagi ada. Lemah tu pun dia bagi ada. La ilaha illallah. Tu kata Allah Ta'ala ni jangan kata nak ada misil dia, nak ada misli dia pun tak ada. Saya ngaji Tok Guru Duk Ajar sebut, faham misli ni macam mana. Kalau katalah ada seorang Tok Guru meninggal, dan kita selalu sebut, Tok Guru ni patah tumbuh, tapi hilang memanglah, patah tumbuh memang hilang berganti, tapi yang tumbuh dengan yang hilang, yang ganti dengan yang tumbuh tak sama dengan yang patah dengan yang hilang, tak sama, jauh beza, besar kuku pun tak. Katalah gitu, itu bahasa-bahasa kita lah tu. Kalau asal nak sebut, kita kata apa? Jangan kata nak umpama macam Tok Guru tu. Nak umpama macam umpama Tok Guru tu pun tak ada. Maksudnya apa? Hebat sungguh Tok Guru tu. Ini bukan nak cerita Tok Guru. Nak cerita apa? Allah ni jangan kata nak seumpama dengan dia. Macam mana? Nak seumpamanya. Kalau ada seumpama dengan dia, yang seumpama macam dia tu pun tak ada. Jangan kata yang seumpama macam dia tu tak ada. Yang nak macam seumpama, macam umpama dia tu pun tak ada. Tu kata ayat tu dia mubalaghah untuk menunjukkan nafi mumasalah Allah Ta'ala. Satu, kalau ada pahaman yang salah sangat dengan Allah Ta'ala ni, memang salah tu salah besar, pasal melanggar sangat disiplin ilmu, khasnya memahamkan laisa kamitslihi syai'. Baik, jadi antara yang kita kena faham untuk istilahnya tanzih Allah Ta'ala, bersihkan daripada apa yang tak selayaknya pada dia. Setelah kita bicara mustahil Allah Ta'ala jirim, samping itu saya ada sebut mustahilnya dia adalah jauhar, mustahil dia adalah jisim,
Dan mustahil adalah arad. Arad atau mana sifat yang ada pada makhluk. Yang bila arad ni apa dia? Antara sifat yang ada pada makhluk ni apa dia? Sifat ada makhluk yang ada pada makhluk ni antara ciri-ciri dia apa? Boleh dipecahkan, boleh dicantum. Dengan sebab cantuman dan pecahan tu dia akan membentuk, ada bentuk, dia akan ada rupa, ada struktur, ada warna. Lepas tu dia akan ada ciri-ciri lain lah. Dia akan ada sifat dia apa dia? Ada yang keras, ada yang padu, ada yang lembut, ada yang lembek, ada yang cecair, ada pepejal, ada yang gas, ada yang liat, ada yang rapuh, ada yang terapung, ada yang tenggelam, ada yang berkarat, ada tak berkarat. Banyaknya arat pada makhluk. Arat macam tu semua mustahil pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah yang buat arat tu. Allah yang buat semua makhluk dengan segala kriteria dan variasi yang ada pada semua makhluk-makhluk yang dijadikan. Bunyi-bunyi bahasa itulah sikit kan. Baik. Jadi seterusnya kita nak sambung ni au yakuna. Jadi antara mustahil Allah Ta'ala menyerupai baharu tu macam mana? Bi ay yakuna fi jahatin lil jami'. Dengan bahawa adalah ia Allah Ta'ala pada sesuatu pihak bagi jirim. Allah dia dengan nisbah ke makhluk, Allah ada di pihak tertentu. Mustahil. Pasal Allah dia buat makhluk, di atas dia tak occupied space. Macam mana nak boleh ada arah pada dia? Yang tu yang salah sebab. Antara sebab-sebab rosak akidah apa? Bila dah sabitkan tempat, sabitkan arah, sabitkan pihak, dia akan sabitkan turun, dia sebabkan naik, dia sabitkan berpindah, dia akan sabitkan benda-benda yang mustahil, berjangkit-jangkit. Dia macam kurap, macam apa? Yang kat pinggang tu orang apa? Kayak kan? Kayak ular orang ni. Kalau bercantum tu tak lama tu KO lah katanya. Kolu lah. Tu cerita. Pasal apa? Nak cerita berjangkit. Salah akidah ni memang selalunya dia berjangkit. Sikit. Sewil ni berjangkit. Satu jangan ada salah akidah walaupun sikit. Pasal bahaya dia sangat besar. Kita kalau kereta pun kalau ada leaking minyak hitam sikit, lama-lama macam mana? Rosak kan, keluar banyak, tak perasan kita. Sikitlah sebab itu, apatah lagi tirih akidah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jadi asal nak sebut ialah mustahil yang Allah ni ada di pihak lagi jirim. Pasal Allah di atas ada dia yang bukan occupied space. Dia tak ajar di tempat dia yang buat. Dia Rabbul Arsh. Dia yang Rabbul Makan. Dia yang Tuhan yang membuat tempat. Dia bukan dalam tempat, bukan di luar tempat. Tak ada arah kita nak bahas dia. Bahkan kalau kita kata dia di atas tempat, di atas arasy, atas pada atas atau seumpamanya, maksudnya kita membahaskan zat dia. Kita menceritakan kaifiat pada dia, menghurai pada dia, mengatakan dia ada muka walaupun muka tak layak. Kita menceritakan kaifiat dia ada muka. Dia berjuzuk beranggota, dia ada muka, dia ada tangan, dia ada wajah. Yang ni maksudnya mengkaifiatkan Allah Ta'ala, memperdikan Allah Ta'ala. Walaupun dia kata yang layak, walaupun dia kata yang layakkah Masya Allah Ta'ala macam tu? Jaga sikit. Yang tu saya nak sebut ulang banyak-banyak kali saya sebut. Pasal itulah yang banyak CP-CP ustaz di luar sana mengajar tauhid dengan macam tu. Kadang-kadang bukan Wahabi, ahli sunnah wal jamaah, tapi pening juga. Saya kata pening tu, dia tak faham juga ahli sunnah wal jamaah sebenarnya macam mana. Memang dia bukan Wahabi, memang bukan ustaz Wahabi pun, tapi something wrong juga cara dia hurai. Ada benda tak kena juga, ada miss juga sikit. Jadi hati-hatilah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Itu doa, nisbah, sabab, ngaji elok, pergi faham elok, jangan salah faham. Baik. Jadi mustahil Allah ada di pihak bagi jirim. Pihak ni apa? Pihak ni apa? Pihak ni atau istilah Arab disebut jihadus siti.
depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Allah ni pihak bagi jirim, maksudnya Allah di depan makhluk ke, belakang makhluk, kanan, kiri, atas, bawah. Mustahil Allah berkeadaan demikian. Pasal apa pula mustahil demikian? Kerana dia bertentangan dengan dalil akal dan bertentangan dengan dalil nakal. Akalul akal. Di mana mustahilnya Allah Taala ni? Di mana mustahilnya Allah Taala ni berpihak? Di mana? Maksud berpihak tu dia ada di pihak tertentu. Kalau katalah Allah ada di atas, kalau katalah, dengar ayat saya, bukan macam tu. Saya kata kalau tak ada objek nak pegang, bagi penumbuk je lah ni. Okay. Ni kalau bumi macam ni, kan ada graviti, manusia kan semua terpacak, kaki akan di pusat bumi, lepas tu yang lain kepala akan di atas lah. Betul? Dia macam rupa coronavirus lah, terpacak semua. Boleh faham saya sebab apa? Kalau Allah di atas, dengan orang kat sini, Allah di atas, Allah di sana. Kalau dengan orang di sini, Allah di atas, Allah di sini. Saya tak sebut, saya tunjuk isyarat pada anda. Kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi, kalau 4 dimensi, how can it be like that? It's impossible, you know. Pihak mana yang Allah Ta'ala absolutely is? Where is it? Where is He? Subhanallah, mana boleh bahas? Bukan dalam keupayaan kita nak bahas. Satu, mustahil dia berada di, ada pihak bagi jirim. Kalau ada dalam hadis dan Quran, yang tu nak faham tu. Kalau ada, mesti bukan maksudnya tu. Yang itulah atas istilah kita belajar disiplin ilmu tafsir, hadis, yang tu dipanggil ayat mutasyabihat. Kalau hadis mutasyabih. Apa maksud mutasyabih? Zahir dia memahamkan perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Jadi bila zahir memahamkan perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala, mana boleh ambil gedi-gedi faham zahir? Tu bahasa saya gedi-gedi lah. Jadi apa nak buat? Mesti tanzihkan pada Allah Ta'ala. Disiplin bu ulama dah ajar kita lama dah. Ada disiplin salaf dan khalaf, ada sebagainya. Saya pernah cerita kat sini, nantilah ada kelapangan munasabah ni saya cerita bab tu. Kaedah macam mana? Mesti zahir ayat itu bukan maksud. Misalnya dalam hadis kita jumpa, ittaqillaha tajidhu tujahaka. Kamu bertakwalah pada Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Allah di depan kamu. Kalau saya di depan, Allah kat mana? Kat sana. Tuan, Allah di depan, Allah kat mana? Yang ni, kalau Allah kat depan, kat mana? Allah kat depan kat mana? Betul? Macam mana Allah? Subhanallah. Ghairu ma'qul. Impossible. Tak kena langsung faham macam tu. Salah. Dia mesti ada makna, tapi bukan dengan makna zahir. Yang itulah prinsip yang nak pegang. Itu je akidah. Kan susah. Repair sikit tu. Gedi-gedi nak jadi macam Wahabi itu pasal apa? Allah kata depan lah. Apa bengong mu? Kena bengong lah. Dah memang bengong pun. Bahkan bukan bengong. Apa kufur mu akidah ni? Siapa kufur? Salah akidah. Kufur lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi mustahil makna gitu. Kalau ada makna atas, mesti bukan atas tu dengan makna pihak. Itu lah mesti ya. Kita bahasa Melayu pun begitu banyak kalimah-kalimah kita yang kita gunakan istilah pihak ni bukan untuk menunjukkan pihak, tapi pihak tu untuk menunjukkan pangkat. Menteri besar kita sampai atas. Masa tu kita duduk KLCC, kita duduk atas kali, menteri besar duduk bawah. Sampai atas. Menteri besar atas. Bukan kita duduk atas ke? Itulah bengap. Bengap.
Bukan atas tu pihak. Atas tu tanya soalan tu, atas tu siapa lebih besar pangkat? Menteri besar lah dengan kita, menteri besar lah besar. Dia lah lebih tinggi pada kita. Betul? Bapak kita dengan kita siapa tinggi? Bapak kita tinggi tu je. Kita tinggi ni. Siapa tinggi? Bapak kita tinggi. Jangan sentot, jangan bengap bagi faham maksud tinggi tu. Jadi kalau pada makhluk ni pun kita tak faham tinggi tu dengan makna macam tu, takkanlah pada Allah Ta'ala punya bodoh pergi faham Allah Ta'ala ni alal ars, tertinggi atas aras. Dengan bahasa yang kita belajar kita itu macam tu kan, tertinggi atas aras dengan mana Allah duduk di langit tinggi tu, duduk di aras tinggi tu, duduk faham dengan bertempat. Subhanallah. Apa bodoh tu kata bahasa dia, apa bodoh mau orang macam tu selalunya dia ada masalah bahasa. Satu masalah, kedua masalah akidah. Dua masalah. Dengan bermula bermasalah bahasa, dia akan menyebabkan bermasalah akidah. Ini masalah. Satu, mengaji kena berhati-hati. Macam mana tuan-tuan kalau belajar pun bekerja, bukan kalau contoh bekerja pun kena berhati-hati ambil majikan. Kalau kita majikan pun kena berhati-hati, kena ambil pekerja. Betul ke saya cakap? Kena berhati-hati ke ambil majikan? Kita kerja. Itu dia tak bagi gaji. Sentot betul. 3 bulan nak tunggu tak bagi duit lagi. Tu berhati-hatilah pilih majikan. Berhati-hati pilih pekerja. Siapa? Curi tulang. Kerja pula malam. Dia kata daripada malam sampai pagi kita buat kerja lah, takkan tak ada gaji kot. Dia tidur, kita tidur, dia tidur sendiri. Tapi kita tidur, dia dah bangun. Nampak dia buat kerja tak reti-reti. Tapi sebenarnya dia berhenti. Boleh contoh kan? Kan? Teruk kita. Masalah tu, punya curi tulang. Jadi hati-hati. Tambah hati-hati dengan guru. Tambah guru, Allah. Kita tengok ciri nak jadi guru pun kelang kabut. Sikitlah itu. Alhamdulillah. Jadi atas kita nak bicara ni, mustahil Allah Ta'ala dia berada di pihak lagi jerim. Tak. Satu, kalau dalil daripada Wahabi tu sebut selalu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah di langit. Itu dalil Allah Ta'ala di langit. Cara berfikir tak betul lah. Yang di langit Rasulullah, bukan Allah. Tak lazim, tak semestinya bila Rasulullah di langit, Allah di langit. Kan? Kalau macam tu, Nabi Musa di Bukit Tursina berkata-kata dengan Allah Ta'ala tanpa hijab, tentu Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Tak lazim Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah di Bukit Tursina. Itu juga ahli syurga, Allah Ta'ala dijanji esok ahli syurga boleh Allah Ta'ala beri upaya melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Kan ulama sebut jelas dah, senang sangat faham. Biar ada orang tak faham tu. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Punca tak faham ni satu, tak mengaji. Betul, bawa perception sendiri, ambil faham sendiri. Tak pada ulama-ulama yang memang reti, yang berdapat pula mengenai salah silah yang betul, ambil pada Nabi. Baik, jadi atas kita bicara, kita ada rumusan dia dah buat macam ni. Jadi kalau jumpa, jaga. Misalnya Quran sebut, tadi saya sebut ittaqillaha tajidhu tujahaka. Ada yang Quran sebut je ni, ainama fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab, di situlah Allah. Kalau Wahabi dia kata apa? Itulah Allah di depan. Kita beradab kat mana? Depan. Mana kita duduk depan, di situlah Allah. Itulah ittaqillaha tajidhu tujahaka. Jaga, golongan sesat dia akan gunakan Al-Quran dan hadis untuk jadi hujah di atas sesat dia. Dia akan gunakan Quran dan hadis juga. Orang sesat, kalau sesat tak pakai Quran hadis, itu sesat suku.
ada orang dengan Quran dan hadis dia jadi sesat. Auzubillah, mudah-mudahan tak ada pelihara kita. Lagi, aulahu huwa jihatun, ataupun kata dia yang dikatakan mumasalah lil hawadis ni, aulahu ataupun bagi Allah Taala ni, huwa Allah ni jihatun, dan dia ni Allah ni, baginya, bagi Allah, dialah Allah ni, dia suatu pihak. Allah dia ada pihak. Tadi nisbah kita, Allah dia ada pihak dengan kita. Boleh? Lah, sebut apa? Yang ni apa pula? Mustahil Allah dia sendiri dia ada pihak. Tu pun mustahil tak? Pasal Allah bagi kat kita, kita ada pihak. Allah dia bukan ada kepala, tangan, kaki, badan. Subhanallah. Satu kat dia. Betul, dia ni bulat dia. Subhanallah. Dia akan datang, kepala otak akan datang lah, fikir macam-macam tu, terfikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi mesti tanzih Allah Ta'ala. Jangan duk faham Allah berpihak. Allah dengan kita pun dia mustahil dia ada pihak dengan kita, dan Allah sendiri mustahil pada dia ada pihak. Maksudnya mustahil Allah ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Terfikir je macam tu, terlintas saja, ada waham aja. Subhanallah. Kalau tak memada macam tu, halau ya syaitan. Pi, pura, calo. Bunyilah Urdu ke, Tamil ke. Pirah. La ilaha illallah, amantu billahi wa rasulih. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah Taala dan Rasul dia. Apa dia maksud beriman dengan Allah Taala dan Rasul dia? Subhanallah, Allah mustahil ada penyerupa yang makhluk. Laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah. Istighfar di atas terhadir, tergambar, terkhayal, terwaham dalam hati itu. Pasal walaupun tera tu, syaitan yang akan gunakan tu untuk memberikan laluan-laluan untuk memerangkap kita dalam bab akidah. Kalau kita nak kata tak ada orang sesat dalam bab ni, ramai orang sesat dalam bab ni. Ramai. Tambah kita duduk ujung-ujung ni, zaman-zaman istilah akhir zaman ni, zaman fitnah dalam bab akidah ni, masya-Allah. Takut sangat kita tengok. Bahkan yang Rasulullah sebut, akhir zaman ni akan ada orang yang pagi dia Islam, petang dia kafir. Petang ni Islam, pagi ni kafir. Maksudnya proses Islam kafir ni jadi begitu cepat untuk orang ni boleh berubah akidah satu, dan di atas tak fahamnya perjalanan akidah, Islam dan kafir ni jadi macam satu benda biasa. Bahkan kufur tu dah jadi macam darah daging, dah jadi macam satu perjalanan hidup, siang malam pagi petang. Pagi beriman, petang kafir. Na'udzubillah. Kaedah kita macam mana? Pagi beriman, petang beriman, siang beriman, malam beriman. Macam mana nak sentiasa beriman? Mesti akidah ni taklah betul. Okay. Jadi antara yang mustahil, Allah mustahil dia tu ada depan muka, ada depan, ada belakang, ada kiri, kanan, atas, bawah. Subhanallah. Dengar saya sebut, Wahabi dia akan hujah dengan ayat Quran nak menunjukkan Allah Ta'ala ada pihak. Allah ke ada muka? Bila dia ada muka, tu yang kita akan berada di hadapan Allah Ta'ala di akhirat esok, di padang mahsyar. Di hadapan Allah. Bukan Allah di hadapan kita, kita di hadapan Allah. Oh, pandai dia putar-putar belik tu. Memang putar belik nama dia tu. Istilah bahasa yang dipakai dalam hadis Nabi, kalau dalam Quran pun datang seumpama macam tu. Pasal Quran ni Allah Ta'ala dia turunkan untuk kita faham. Jadi dia bagi satu bahasa untuk kita boleh faham suasana itu. Tapi apa yang sepatutnya dipaham oleh Allah Ta'ala, wajib tanzihkan dia. Bahkan dia dah ada fahaman itu seawal-awal kita sebut la ilaha illallah. Dengan mana Allah ni mustaghni an kulli ma siwahu. Allah tak hajat pada satu. Jadi mana mungkin ada pihak pada satu.
Mana mungkin dia berpihak, mana mungkin dia ada di pihak, mana mungkin dia ada pihak. Subhanallah. Jadi dah dipahamkan macam tu, datang ayat Quran yang lain, pasal yang tu adalah muhkamnya. Datang ayat mutasyabihat, para sahabat bukan jadi masalah. Pasal muhkam tu dia dah faham. Yang kat kita ni muhkam, macam kita duk belajar ni, tak pergi belajar, tiba-tiba pergi ngaji ayat mutasyabihat. Konon nak pergi ngaji Al-Quran dan hadis direct. Tu yang jadi pahaman-pahaman merepek tu kan. Ya. Jadi mustahil Allah Ta'ala ni dia sendiri ada pihak. Subhanallah. Itu Allah ni di atas kita, tak boleh nak bicara zat dia. Mana mungkin kita nak boleh kata ada Allah ni ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Subhanallah. Subhanallah. Dengar aja sebut Subhanallah. Subhanallah. Kalau ada guru ke ustaz kita dengar penceramah ke doktor mana ke PhD mana ke duduk mengajak tu, kalau ada dalam majlis keluar, kalau ada buka-buka dengar tutup. Maksud apa tu? Dia istilahnya macam kita tahu orang ni positif coronavirus, tutup muka. Itulah bandingan protection. Melainkan kita punya imunisasi kuat. Dia ludah dalam mulut kita pun tak takut aku ludahmu. Aku ludahmu, aku muntah balik kamu. Baik. Boleh faham kau tak sebut bang? Bandingan tu. Dia ludah, kita muntah bagi kat dia. Hak ludah kita pun dah masuk balik dalam dia. Hak kita punya pula masuk dalam mulut dia. Hak tu tahu. Kalau kita tengok ni, aku hajar sebut tak betul nanti. Aku hajar dalam kuliah. Aku sebut sesuatu, aku londeh hang. Okey, tengok londeh dah. Londeh dah. Kalau tengok kita yang kena londeh, jangan cuba-cuba mendengar kuliah daripada mereka. Itu kita baca kitab Syadul Jawiyin tu pun dia ada nasihat itu kan. Jangan duk main dalam halaman mereka. Jangan duk main dalam laman-laman web mereka. Jangan duk main dengan grup-grup WhatsApp mereka. Nak masuk, silakan pergi tengok macam mana apa jadi. Awal-awal gelai. Alhamdulillah. Au yataqayyada bi makanin au zamanin. Kita belajar sikit-sikit itulah. Kalau ikut saya tak berhenti lagi. Tapi kita ada urusan lain. Tujuh kali. Apa hikmah? Ayat Quran ni antara muhkam dengan mutasyabih. Yang pasalnya ayat hakiki dengan ayat majazi. Ayat majazi dia punya makna lagi dalam daripada ayat hakiki. Kita ulang. Saya buat misalnya dengan kalau mak kita kata kita naik pokok, dia kata hang turun, jangan naik pokok tu. Itu kalam hakiki. Ataupun dia kata macam ni, kita naik pokok, hang naiklah bagi tinggi lagi, duduk di pucuk tu. Mana makan dalam? Hak mana kita turun lagi cepat turun? Hak suruh turun tu kan? Hak suruh naik lagi. Tu ya. Memang bahasa-bahasa sindiran dan bahasa-bahasa majazi ini sebenarnya dia mendalam. Dengar saya sebut kalau ada budak tak mau ngaji, kita tanya hang ni tak mau ngaji balik buku tikak mata. Tak power gitu. Bagi soalan ni kat dia. Ni tempat main ke? Hang keluar esok dah boleh mengajak jadi ustaz dah. Sini tempat latihan sukan ke? Sini tempat ngeram telok ke? Embuh gitu. Bahasa orang tua dulu kan kasar gila tu. Tak bisa dengar, sengap tu lah. Dia bagi bahasa tu kita dengar, ui pedih. Dengar kata, hang balik bawa tiga pantai. Tu seorang isteri kalau suami dia kata macam ni, aku cerai dengan talak 3. Satu. Suami bagi ayat misteri
Macam ni lah. Nampak kita ni haluan macam tak serupa. Kita berhubung takat ni lah. Macam mana? Mana menderita ni? Aku cerai talak 3 kan? Takat ni je perhubungan kita. Mana menderita ni? Tak faham saya sebut. Bengap ke apa ni? Sedap pun bengap. Sorry. Mana menderita ni? Kalau hang lah kena ayat tu, hang kena hak mana lagi menderita? Kalau hang lah isteri lah, bukan nak tukar jantina hang kan? Bayangkan duduk tempat tu. Mana menderita ni? Yang nombor 2 kan? Menderita macam apa? Apa maksud abang? Dia cerai ke? Tak cerai ke? Betul ya? Kalau talak 3 senang. Talak 3 Yahoo habis dah. Senang aku cari untuk lelaki lain. Nak balik kamu pun tak boleh dah. Kena Cina buta dulu. Tak nak lah aku kan. Ada ini tu. Tapi bila cakap dengan bahasa macam tu, ni macam mana ni? Sebab salah ni. Nak buat baik pun macam ni. Nak lepas tu datang bahasa dengan bahasa majazi. Quran tengok, kita ambil semudah-mudahnya. Allah Ta'ala dia tahu tak hai kita. Pasal apa dalam Quran Allah Ta'ala datangkan uslub tanya macam alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ada tanya apa? Wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka mal haqqah. Mu tahu tak kiamat ni apa? Allah tanya tu patutnya Allah bukan martabat dia tanya kita. Al-qari'ah mal qari'ah. Kiamat, apakah kiamat? Mutu tak kiamat apa dia? Ada pula dia tanya kita. Martabat Allah bukan dia tanya kita. Dia bagi tahu kita. Tapi cara dia nak bagi tahu kita dengan dia datangkan pertanyaan. Al-qari'ah. Nama tu pun dah special lah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kamu tahu tak qari'ah ni apa? Kena soalan bertalu-talu. Uslub yang sama juga. Al-haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Untuk haqqah tu apa dia? Hantu tak pondok tu apa dia? Pondok. Hantu pondok. Hantu kan pondok tu apa? Pondok durian. Pondok bunga mah. Yang pondok ni yang baca talqin macam Yasin ni tu je habis balik dari Tugu. Oh, bagi soalan itu mai makan tak sudah Dengan tak sudah berbanding pondok ni satu tempat pengajian tradisional yang diwarisi lain. Bagi soalan lah. Bagi soalannya. Macam tu soalan yang mutasyabihat. Dia satu bentuk misteri yang Quran sebut isyarat, kata dia ada makna mendalam ni. Bahkan dia termasuk ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Ta'ala diturunkan antaranya wahyu ni ahsanal hadis. Perkataan yang sangat baik ni, apa dia ahsanal hadis? Kitaban mutasyabihan. Antara perkataan yang baik ahsanal hadis, percakapan yang sangat comel, elok, murni, apa semua, mendalam sungguh makna dia ni. Kitaban, satu kitab, apa dia? Mutasyabihan. Kitab yang mutasyabih. Cuma huraian mutasyabih tu macam-macam ulama tafsir kita. Tapi asal saya nak sebut antara ahsanal hadis adalah kitaban mutasyabihan. Pula tu apa ciri mutasyabihan ni? Masani, berulang-ulang. Apa jadi bila turun ayat-ayat yang mutasyabihan ni? Taqsha'iru minhu juludul ladzina yu'minun. Raja mulut ni. Dia kata akan mencering bulu roma. Orang yang beriman ni kalau dengar ayat-ayat Quran yang mutasyabihat ni, dia punya faham tu Allah. Pasal ayat-ayat yang tu kata dia bukan datang bentuk hakiki ni, bahasa dia mendalam sampai kalau orang faham tegak bulu roma terus dengar. Yang faham, yang bengong out terus. Jaga. Tok misalnya wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri. Berilah kabar gembira pada orang beriman, mereka dapat syurga, tak ada masalah. Wabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira pada orang kafir dengan azab yang pedih.
Khabarkan kabar gembira kat orang kafir, dia orang dapat azab yang pedih. Khabar yang gembira. Bahasa Quran. Cuma kita terjemah ni kita bodoh. Kita berikanlah khabar gembira kepada orang yang kafir dengan azab yang pedih. Kita tak feel bahasa tu. Boleh faham kan sebab apa? Contoh tu. Contohlah surat permohonan kita minta kerja. Sukacita dimaklumkan anda tidak diterima untuk masuk bekerja di tempat kami. Sukacita ni apa? Geramnya sebut duka cita pun tak ada masalah. Sukacita anda tidak diterima bekerja di tempat kami. Dengan suka je ditolak kita. Kurang ajar. Marah kita. Duka cita tak diterima tak ada masalah kan. Tapi sukacita dimaklumkan anda tidak diterima untuk bekerja bersama dengan syarikat kami. Sukacita dia kita suka. Boleh faham? Misteri ke tak bahasa tu kan? Tu tak syair tu. Selalu macam tu. Jadi atas kata hikmah kenapa datang macam tu. Dia sirrun minal asrar, maknan minal ma'ani. Dia ada rahsia daripada macam-macam rahsia, dan dia ada macam-macam makna daripada makna-makna yang tersirat. Yang tu khas ngaji balaghah. Balaghah memang dia cerita satu-satu. Dia ayat macam Quran Al-Qur'an tu kan. Itu istifham tu. Dia tu ayat mutasyabihat tu takdir tu. Dia nak sebut macam mana? Dia tak adalah mutasyabihat dari sudut serupa dengan Allah Ta'ala pun tak adalah. Tapi dia istilahnya dia termasuk majazi, hakiki majazi, ataupun dalam istilah dalam itu yang kata ilmu balaghah ni ada satu ilmu khas dibahas dengan istilahnya ilmu ma'ani. Kalau istifham maksudnya minta tanya, nak minta faham. Betul? Allah tak faham ke yang ditanya kita macam-macam ni? Alam naj'alil arda mihada, adakah tidak kami jadikan bumi ni sebagai tempat mihad, sebagai tempat hamparan? Alam naj'al lahu ainain, adakah tidak kami yang jadikan manusia ni dua biji mata? Alam nakhluqukum mim ma'in mahin, adakah tidak kami jadikan manusia ni daripada air yang hina? Alam macam-macam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hangpa tak perhati ke, buta ke, tak tengok ke tentera bergajah jadi lagu mana? Soalan-soalan tu macam mana? Hang tak perhati ke lah ni punya huru-hara manusia ni duduk di luar tu. Kalau kaya pun bukan dapat kesenangan hidup. Hang tak tengok ke? Hang buta. Kena ayat macam tu. Yang tu atas istilahnya bukan mutasyabihat, tapi dia satu uslub yang menyedarkan kita. Dia satu uslub yang kaya, yang dia ada benda tersurat, yang tersirat di sebaik yang tersurat. Itu kot sekali lalu. Saya sebut tu pasal saya pernah mengaji ilmu tu suku. Tok guru yang ajar tu pula memang pakar punya dalam ilmu macam tu. Dengar. Dia cerita tu kan, kenapa ragam ayat ni macam ni. Masya Allah. Masya Allah. Satu kita tengok dalam Quran tu, ada benda-benda yang kita tak pernah terfikir macam ni. Datang Quran dengan usuluk macam ni. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bila kita faham disiplin, tak jadi masalah sikit pun. Khas atas kita bicara riba akidah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal ardh abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham. Allahumma salli afdala salatin ala sayyidil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر لك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون